Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tuan dan puan. Kali ini bersiaran untuk FB Live ini dalam situasi yang saya kira hari ini ramai yang menerima berita tentang pencalonan menteri-menteri baru, menteri-menteri baru, timbalan menteri baru yang sudah disiarkan secara rasmi. Mungkin ramai di kalangan rakan-rakan Facebook saya juga sekarang ini sedang banyak melihat berita-berita yang berkenaan. Jadi untuk malam ini saya mengambil satu topik yang saya kira mengkhusus kepada industri dan perusahaan tadika swasta. Baik, jadi apakah antara perkara yang orang kata banyak dibincangkan di kalangan pengusaha tadika buat masa ini? Kebanyakannya berbincang tentang survival, berbincang tentang situasi semasa, dan ada banyak perkara cabaran-cabaran itu kelihatan seperti serupa, bermakna daripada dahulu sampai sekarang memang akan ada situasi yang sama. Walau bagaimanapun untuk terkini kita lihat trend dalam industri ada perubahan di mana ada banyak jenama-jenama yang mula masuk ke dalam negara, itu satu, dan kedua ada banyak jenama-jenama yang berbentuk lokal, berbentuk tempatan yang kini dibangunkan dengan lebih agresif, maksudnya homegrown brand is being recognized well in our local market. Jadi dalam keadaan itu ramai yang berbincang tentang situasi bagaimanakah keadaannya apabila kita sebagai pengusaha tadika persendirian, maksudnya tadika swasta persendirian, bermakna kita mempunyai jenama kita sendiri tetapi kita tidak menjalankan perniagaan kita itu secara skala yang besar. Bermaksud kita tidak mempunyai cawangan di setiap negeri di semenanjung Malaysia, atau kita tidak mempunyai model licensing untuk tadika kita, ataupun kita sebenarnya tidak pun ada rancangan untuk memfranchisekan tadika kita. Jadi ada banyak perbincangan ataupun perbualan dalam keadaan kita semua dalam industri, terutamanya para pengusaha, juga saya kira guru-guru yang memainkan peranan dalam industri tadika, iaitu pendidikan awal kanak-kanak ini, banyak melalui cabaran-cabaran tertentu. Di peringkat pekerja ada cabaran, di peringkat majikan ada cabaran. Jadi di peringkat pengurusan bahagian majikan ini, cabaran pengurusannya itu sebenarnya bukan hanya setakat pengurusan staf. Dia ada banyak lagi lingkungan cabaran yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha tadika swasta. Jadi antaranya yang kita akan kupas malam ini, adakah benar ada yang menimbulkan atau yang mengatakan bahawa perusahaan tadika ini akan yang berbentuk persendirian ini akan menghadapi masalah, atau dengan sendirinya akan fade atau dengan sendirinya akan hilang di pasaran dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jadi kita imagine tahun ini adalah tahun 2020. Jadi apakah benar ada satu orang kata persepsi, atau ada satu orang kata kata-kata yang menyatakan bahawa 5 tahun lagi tadika-tadika swasta yang berbentuk persendirian yang diuruskan secara persendirian oleh individu-individu tertentu, termasuklah pengusaha-pengusaha tadika yang kebanyakannya juga ramai kawan-kawan saya, apakah mereka akan melalui situasi yang sama di mana dengan sendirinya mereka terpaksa menutup tadika yang sedang mereka usahakan. Jadi kupasannya kita mahu bawa apakah benar keadaan itu bakal berlaku? Adakah kita fokus 5 tahun akan datang itu sebenarnya betul menunjukkan bahawa tadika kita ini tidak akan bertahan lama selepas itu? Maksudnya 2020
Dia begitu. Baik, kepada tuan dan puan yang masuk dan sempat lalu, Assalamualaikum, selamat malam semua. Jadi sekiranya tuan dan puan lalu dan masuk dalam FB Live ini, boleh orang kata tinggalkan komen dan juga share, kerana perbincangan yang kali ini ialah mengkhusus kepada industri, iaitu industri pendidikan awal kanak-kanak secara spesifik tadika. Baik, tuan dan puan, secara peribadi saya tidak setuju kepada keadaan yang menyatakan bahawa tadika swasta persendirian dalam tempoh 5 tahun akan mati, atau secara secara terusnya pengusaha terpaksa menutup atau menjual tadika mereka. Sebenarnya saya tak bersetuju, kerana ada 3 perkara. Saya tak bersetuju memandangkan kepada 3 perkara ini. Bermakna sekiranya 3 perkara ini tak ada, maka saya pun boleh bersetuju menyatakan bahawa tadika-tadika yang diusahakan secara persendirian, tadika swasta yang diusahakan secara persendirian tidak akan sukar untuk mereka menempuhi seterusnya dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jadi, apakah 3 perkara ini yang saya lihat membolehkan tadika-tadika swasta dan tadika persendirian masih terus dapat bertahan dalam industri? Okey. Jadi sebelum itu, saya suka membawa satu keadaan tuan dan puan. Tuan dan puan boleh lihat ada beberapa jenama yang bertahan lebih daripada 40 tahun di pasaran. Mungkin tuan dan puan selepas ini boleh search, boleh search satu tadika yang sebenarnya saya follow. Saya follow dari zaman tahun 1999 lagi, dalam sekitar 99 hingga 2000, iaitu namanya Tadika Chim. Tadika Chim ini bermula di Petaling Jaya. Kemudian dia ada satu lagi di Damansara dan satu lagi di Subanjaya. Itu pun selepas berpuluh tahun baru mereka ada cawangan. Jadi asalnya Tadika Chim ini hanyalah terkenal dan dikenali di Petaling Jaya. Jadi mereka sudah beroperasi, tak salah saya, lebih 40 tahun. Most probably sekarang ni sudah melebihi 50 tahun. Jadi tuan dan puan boleh semak bagaimana tadika persendirian seperti itu masih terus beroperasi hingga hari ini dan masih diterima oleh penduduk tempatan yang masih menghantar anak mereka ke tadika berkenaan. Yang itu saya tinggalkan saya tinggalkan kepada tuan dan puan, terutama pengusaha tadika secara khusus, untuk buat study dan research sikit apa yang menyebabkan tadika Chim itu masih terus kekal berada, diterima secara lokal. Dan jenama tadika Chim ini sebenarnya tidaklah kita kata masuk masuk televisyen atau dipopularkan, tetapi hakikat di mana mereka boleh bertahan. Kalau ikutkan kira-kira saya, dia dah masuk mencecah 53 tahun. Tetapi tuan dan puan boleh semak sama ada fakta saya ini benar atau tidak, tapi ada tadika Chim. Boleh semak dan Google dan lihat keadaan mereka. Jadi berbalik kepada keadaan, apakah 3 perkara yang menyebabkan saya kata bahawa tadika swasta persendirian masih boleh terus survive dan relevan hingga kepada tempoh 5 ke 10 tahun akan datang, meskipun mereka tidak franchise, meskipun tidak license? Apakah 3 perkara yang boleh menyebabkan pengusaha tadika swasta dengan jenama persendirian ini masih kekal relevan? Okey, yang pertama sekali yang saya lihat adalah apabila pengusaha tadika itu ada perancangan untuk memastikan bahawa nilai komersial dalam tadikanya ada. Okey, apakah antara nilai komersial itu ialah tuan dan puan? Nilai komersial ini membolehkan pelanggan, membolehkan dalam konsep tadika, membolehkan ibu bapa sanggup mengeluarkan duit, membayar kepada harga perkhidmatan yang ditawarkan oleh tadika berkenaan. Jadi sekiranya ini yang dikatakan sebagai satu nilai komersial yang mahu dan diterima oleh ibu bapa, bermakna ia ada kaitan dengan perkara-perkara termasuklah pembinaan jenama, termasuklah deliverables, iaitu penyampaian, iaitu kandungan pembelajaran yang ditawarkan. Jadi ini antara 2 perkara yang kita lihat secara terus yang memberi satu nilai komersial kepada tadika persendirian, tadika swasta persendirian, tuan dan puan. Bukannya tadika swasta yang berbentuk franchise atau berbentuk license atau yang dibawa masuk dari luar negara, jenama-jenama itu bukan. Ia adalah jenama tempatan yang tuan dan puan sendiri bangunkan sebagai seorang pengusaha tadika. Mungkin tuan dan puan ada sebuah tadika yang diberi nama tadika Anakku Seri Ceria contohnya.
Okey, tadika anakku Sri Ceria. Maka sekiranya pengusahanya atau tuan punya tadika ini mempunyai satu rancangan untuk membina dan mengukuhkan nilai komersial tadikanya, maka sama ada 5 ke 10 tahun akan datang, tadika beliau itu akan kekal relevan. Jadi antara yang saya sebut tadi adalah tentang penjenamaan, dan yang kedua ialah tentang deliverables, iaitu konten serta konteks pembelajaran itu tadi. Kerana tadika ni tuan dan puan, dia adalah institusi pendidikan. Jadi apabila ibu bapa iaitu pelanggan kita menghantar anak mereka ke tadika, dia ada expectation, ada dia punya harapan kepada pencapaian perkembangan anak-anak, sama ada akademik ataupun non-akademik. Itu dua. Jadi bila sebut tentang branding tuan dan puan, dia tidaklah semestinya kita kena masuk TV, tidak semestinya kita masuk surat khabar, kita masuk majalah, tidak semestinya. Tetapi apabila sebut branding itu adalah sebenarnya what is your promise to the customers? What are their experience with your brand? Jadi yang itu sebenarnya tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan mahu menguasai secara lokal, you want to be the champion in your local area for early childhood education service provider. Itu pun sudah memadai. Tetapi ia masih bergantung kepada hala tuju dan hajat tuan dan puan tu. Kalau tuan dan puan kata, saya tak ada hajat nak buka tadika seluruh Malaysia, tak ada. Saya tak ada hajat nak lesenkan, tak ada. Saya tak ada hajat nak franchisekan, tak ada. Tak apa. Kerana tuan dan puan masih lagi boleh menjadi satu jenama yang champion dalam lokaliti yang tuan dan puan pilih. Katalah tuan dan puan mahu champion secara lokalnya di negeri Perak. Masih boleh. Tuan-tuan puan, Perak itu pun besar. Kemungkinan tuan dan puan mahu kata, saya mahu tadika saya jadi champion dalam pendidikan awal kanak-kanak di Taiping contoh. Jadi Taiping itu saja tuan dan puan. Ada kawasan-kawasan yang tuan dan puan boleh sasarkan untuk bina brand promise tadi tu, dan untuk mendapatkan trust dan mengekalkan nilai komersial tadika tuan dan puan tu tadi. Jadi sekiranya tuan dan puan merupakan sebuah tadika swasta persendirian yang ada jenama sendiri, sekiranya ini ada dalam perancangan tuan dan puan, maka saya yakin dalam tempoh 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang, tadika tuan dan puan masih tetap relevan. Jadi apabila kita sebut tentang brand promise, itulah tadi tentang penjenamaan. Jadi penjenamaan ini tidaklah semestinya kena masuk TV, tak semestinya. Tetapi sekiranya itu berlaku, maka sekiranya ia memberi manfaat dan impak yang bagus, teruskan saja. Sekiranya tidak pun tak mengapa. Yang kedua ialah tentang deliverables, iaitu tentang proses-proses pembelajaran. Jadi selain daripada mengikut trend semasa, kadang-kadang tadika ni pun ada trend. Ada sekali tu trend semua buat pembelajaran orang kata secara project base. Jadi tuan dan puan kena tengok, adakah itu satu trend atau ia satu keperluan dalam pembangunan anak-anak. Sekiranya tuan dan puan lihat robotik itu satu trend, bukan satu keperluan, tuan dan puan masih boleh pilih sama ada nak tawarkan robotik atau tidak di tadika tuan dan puan. Jadi kena tengok apakah tuan dan puan punya falsafah pendidikannya dalam peringkat program tadika tuan dan puan itu cukup kuat dan cukup unik, yang membolehkan penyampaian kepada anak-anak itu tadi memberi satu kesan dan impak kepada pembangunan the child's development, not only in academic but also non-academic. Jadi perkara ini merupakan salah satu cabaran juga yang besar sekiranya kita sebagai pengusaha tadika persendirian, tadika swasta persendirian yang mahu untuk terus kekal relevan sekurang-kurangnya 5 ke 10 tahun akan datang. Jadi dalam membina nilai komersial ni tadi tuan dan puan, maka penjenamaan tadika kita itu tadi juga ada kaitan dengan bagaimana kita menguruskan the deliverable process of education. Jadi dekat sini termasuklah adanya pematuhan kepada taraf guru-guru, taraf kemahiran guru-guru yang kita ambil untuk mengajar di tadika kita tu tadi. Jadi ini juga sebenarnya menambah ataupun dapat meningkatkan nilai komersial kepada tadika kita. Sekiranya orang lain masih berfikiran mahu membayar gaji minimum, tetapi kita tidak berfikiran begitu. Yang kita fikirkan adalah membayar gaji yang sepatutnya dan sepadan dengan kualiti yang kita mahu beri kepada anak-anak. Tadika perlu mempunyai guru ataupun sumber
talent pool ataupun bakat-bakat yang sesuai dan kena dengan standardnya untuk menyampaikan satu standard kurikulum ataupun konten pembelajaran kepada anak-anak itu tadi. Jadi tidak semestinya kita target bayar gaji minimum. Kemungkinan gaji minimum di tadika kita adalah RM2,000. Kemungkinan saya tak tahu, ini saya sebut sebab saya ada jumpa tadika yang berbentuk tadika swasta yang berbentuk persendirian memang meletakkan gaji minimum mereka bermula dengan RM1,500 bukan RM1,200. Jadi ini semua adalah bergantung kepada pengusaha tadika itu sendiri, apakah sebenarnya yang dia nak bangunkan yang membolehkan nilai komersial tadika dia itu cukup kuat dan kekal relevan secara berevolusi dari masa ke semasa untuk kekal dalam tempoh 5 ke 10 tahun akan datang. Sekiranya ini berlaku, tuan dan puan, tadika meskipun dengan nama Tadika Aminah Ceria masih boleh terus kekal relevan dalam pasaran yang tuan dan puan mahu jadi juaranya itu tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apakah lagi yang membolehkan tadika swasta persendirian terus kekal relevan meskipun tidak dilesenkan, tidak difranchisekan. Seterusnya ialah tadika itu mempunyai satu model pengurusan yang memastikan ia boleh menjana satu keuntungan. Baik, keuntungan ini tuan dan puan ada kaitan dengan nilai komersial tadi. Bagi sebuah tadika ataupun mana-mana bisnes, tapi dalam konteks perbincangan malam ini kita khusus kepada tadika. Bagi sebuah tadika, sekiranya tidak ada satu amount atau peratus keuntungan yang boleh dia kumpulkan, maka tadika itu tidak boleh berevolusi. Setiap evolusi, setiap perubahan tuan dan puan memerlukan kos. Jadi, di manakah atau dari manakah wang ini perlu diperolehi untuk menambah baik sistem, untuk buat R&D, untuk mengambil talent yang baik dan dibayar dengan bayaran yang setimpal. Maka itulah yang kita sebut sebagai kena ada keuntungan supaya tadika kita meskipun tadika persendirian, tadika swasta persendirian masih boleh terus kekal memberikan khidmat yang baik, mempunyai satu nilai komersial yang baik tadi tu dengan aktiviti branding dan seumpamanya. Itulah sebenarnya wang ataupun kegunaan yang diperlukan untuk memastikan tadika itu kekal relevan. Jadi tuan dan puan, bagaimana kita nak tahu tadika kita ini untung atau rugi? Untung yang betul dan rugi yang betul. Ini hanya boleh berlaku apabila adanya pengurusan yang berbentuk compliance, iaitu mengikut standard tertentu dalam pengurusan hal-hal keuangan, hal-hal operasi. Jadi sekiranya pengurusan secara standard ini tidak dijadikan amalan, maka tadika tidak tahu sama ada dia sebenarnya untung betul atau rugi betul. Jadi bila ini tidak ada tuan dan puan, memang tadika persendirian swasta tidak boleh untuk hidup lama. Sekiranya ada, saya yakin tadika persendirian swasta ini mampu untuk terus kekal relevan dengan adanya satu amount atau satu jumlah keuntungan yang digunakan untuk membangunkan semula perniagaan. Jadi, kalau orang kata tadika ni tak boleh buat duit banyak, betul, tetapi dia masih kena untung. Tadika ni tak membolehkan kita kaya, betul, tapi bisnes masih mesti ada untung. Tadika ini sebenarnya bukan tempat untuk kita buat duit banyak, betul, tetapi tadika yang kita buka dan uruskan mesti masih boleh menjana keuntungan. Sikit banyak tu lain, tetapi mesti boleh menjana keuntungan. It must be a profitable entity. Itu maksudnya. Jadi kalau dah profitable tapi rugi, itu bermakna kesilapan dalam pengurusan yang tidak mengikut satu compliance yang standard. Jadi tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan masih menjalankan perniagaan tadika persendirian swasta, tuan dan puan sebenarnya masih boleh terus kekal relevan untuk tempoh 5 ke 10 tahun akan datang dengan adanya satu amount keuntungan yang dapat dikekalkan dalam syarikat untuk digunakan semula. Jadi antara perkara-perkara yang disusun untuk perbelanjaan yang digunakan daripada keuntungan ini tuan dan puan termasuklah memperbaiki sistem.
termasuklah mempunyai satu program latihan yang mantap kepada semua staf, termasuklah kepada menjalankan banyak aktiviti R&D, termasuklah menjalankan aktiviti-aktiviti yang memperkukuhkan pemahaman komuniti yang tuan dan puan servis tu tadi. Pemahaman dari segi pendidikan anak-anak. Jadi sekiranya tak ada keuntungan tuan dan puan untuk buat maintenance bangunan di tadika pun tuan dan puan tak akan mempunyai satu dana yang mencukupi. Jadi itulah perkara yang kedua, faktor yang kedua yang membolehkan tadika persendirian dengan nama sendiri tak ada dilesenkan, tidak ada difranchisekan, tapi masih terus boleh kekal relevan 5 ke 10 tahun akan datang. Jadi dengan adanya keuntungan yang dibelanjakan tu tadi tuan dan puan, maka tuan dan puan sebenarnya boleh memperbaiki sistem-sistem, termasuklah sistem pengurusan keuangan, sistem pengurusan sumber manusia, sistem pengurusan operasi. Itu semua sebenarnya memerlukan kos dan ia perlu diadakan bajetnya. Jadi bisnes kenalah untung, bisnes kenalah untung. Saya tak kata untung juta-juta, saya tak kata untung banyak, tetapi mesti ada keuntungan. Alright, itu yang kedua. Baik, yang akhir sekali tuan dan puan adalah perkara yang ketiga, di mana bisnes itu mestilah diuruskan secara efisien. Jadi efisien ini tuan dan puan termasuklah konsisten, termasuklah adanya SOPs, termasuklah adanya proses dan prosedur, termasuklah adanya peraturan, termasuklah adanya polisi. Jadi semua ni menjurus kepada efisiensi. Jadi kalaulah tuan dan puan kata di tadika tidak ada rekod pembelajaran, terus kita tahu akan ada isu efisiensi. Mungkin 4 tahun ini bagus, 4 tahun depan dah tak bagus. 4 tahun ni bagus, masuk 5 tahun depan tak bagus. Jadi bila tak ada satu proses ataupun sistem yang memastikan ianya efisien, pengurusan tadika kita tidak efisien, maka tuan dan puan tak payah tunggu 5-10 tahun, 3 tahun pun mungkin tadika kita itu terpaksa kita berhentikan operasinya. Dengan kata lain, kita terpaksa tutup kerana tidak ada lagi ibu bapa yang mendaftarkan anak-anak ke tadika. Dia straightforward saja. Kerana dalam sistem pendidikan, proses pendidikan, terutama kita tadika swasta persendirian tuan dan puan, kita ada satu risiko yang kita sebut sebagai we are very vulnerable to complaints. We are very vulnerable to complaints. Maksudnya kita sangat terdedah kepada risiko di mana pelanggan kita membuat komplain, di mana komplain ini sebenarnya akan menghasilkan kepada perkara-perkara yang tidak rasional dituntut oleh pelanggan kepada kita. Jadi perkara-perkara itu termasuklah tuan dan puan, katalah contoh ini sebenarnya berlaku kepada semua. Tapi apabila kita ini tadika persendirian, tadika swasta persendirian, kita lebih risikonya itu lebih tinggi kerana kita kurang sumber. Dan ada pelanggan-pelanggan ini bukanlah nak bersangka buruk, tetapi ini adalah realitinya. Ada setengah pelanggan mengambil peluang ke atas kekurangan kita tu tadi. Sebagai contoh tuan dan puan, kita mungkin tidak ada legal advisor, kita tidak ada peguam ataupun kita tidak ada penasihat perundangan yang menasihatkan kita tentang perkara-perkara penting, termasuk consent letter from parents, agreement letter of accepting the school offer and the fee structure of the school, the fee structure of our service. Jadi kita akan ada isu-isu tertentu di mana kita terpaksa menerima tekanan daripada pelanggan kita disebabkan kekurangan sumber ini. Katalah contoh, saya ambil contoh seorang anak di tadika itu secara semula jadi aktif. Anak-anak ini bila masuk tadika dia memang kena aktif. Kalau dia tak aktif, maka ada sesuatu yang kita kena lakukan. Jadi bila anak-anak aktif bermakna anak-anak normal. Anak-anak aktif, anak-anak buat bising, anak-anak lari, anak-anak melompat,
ini adalah normal. Jadi apabila aktiviti ini berlaku di rumah, dia berbeza apabila aktiviti ini dijalankan di tadika. Dalam tadika kita ada kumpulan anak-anak yang lain, mungkin 5 orang, 10 orang, 20 orang, 200 orang. Kita ada satu kumpulan yang lebih besar dan kita ada guru-guru. Jadi tendensi ataupun kecenderungan untuk berlaku kemalangan ataupun aksiden di mana kadang-kadang anak-anak berlari, mereka seronok bermain tak ada masalah, tetapi tiba-tiba terhantuk antara satu sama lain. Contoh, walhal cikgu ada di depan tu, sekiranya ini perkara ni berlaku di rumah lain tuan dan puan, dia tak ada nak dibawa-bawa mahkamah, ada tak mak bapak nak saman diri sendiri kerana anaknya aksiden di rumah ni sendiri, tak ada. Tetapi kerana anaknya itu aksiden di tadika, maka ada satu peluang di mana ada orang lain yang boleh dipersalahkan. Itu antara risikonya. Situasi ini bukan hanya untuk tadika persendirian swasta, tetapi berlaku juga di tadika-tadika yang berjenama dan ternama. Tetapi dalam situasi kita ni tuan dan puan, apabila kita dalam konteks kecil, maksudnya kita dengan jenama kita sendiri, mungkin kita ada 10 cawangan, mungkin kita ada 11 cawangan, mungkin kita besar dalam keadaan kita sendiri, tetapi kita tidak sebesar jenama-jenama lain. Jadi cara kita mengurus tu mungkin berbeza sedikit. Jadi sekiranya kita tidak ada satu efisiensi dalam pengurusan kita itu, maka kita cenderung untuk diambil kesempatan untuk dipersalahkan. Sekiranya kita memang salah, memang kita tak efisien lah, kita tak ada SOP, kita tak sediakan satu proses yang betul kepada pekerja kita tidak letakkan satu budaya kerja yang betul dalam tadika kita, itu memang salah. Tetapi sekiranya kita ini kecil dan kita dah buat sekalipun semua itu mengikut peraturan, kecenderungan untuk kita dipersalahkan itu masih ada. Sudahlah dalam keadaan itu mungkin kita ada situasi-situasi lain yang kita kata sebab kita dalam keadaan tu kita kata kita bukanlah satu jenama besar, kita jenama tempatan, kita katakan local brand, but we should be proud of our brand, even it is local, even you don't license your brand or you don't franchise your brand, you still should be proud of the brand that you are building. Jadi tuan dan puan, sekiranya kita mahu ada dan buat pengurusan kita secara efisien, perkara-perkara ini dapat dikurangkan ataupun jika berlaku, kita dapat menanganinya dengan betul. Jadi sekiranya kita ada satu perancangan dan dah buat pun pengurusan supaya kita lebih efisien, maka tuan dan puan 5 tahun, 10 tahun akan datang, tadika kita masih boleh terus kekal relevan sebagaimana yang kita mahukan. Jadi kita tak perlu risau. Tapi kita perlu risau kalau 3 perkara ni tak ada. Tuan dan puan yang menjalankan perusahaan tadika dengan jenama sendiri, secara sendiri, maka tuan dan puan perlu semak sama ada 3 perkara ini tuan dan puan ada buat dalam perancangan dan ada tindakannya. Yang pertama tadi saya ada sebut, mestilah memastikan adanya kerja-kerja untuk membina nilai komersial dan mempertingkatkannya dari masa ke semasa. Dan yang kedua, model perniagaan dan pengurusan perniagaan kita itu mestilah menguntungkan. Saya tak kata untung juta-juta, saya tak kata untung banyak, tetapi dia mestilah menguntungkan. Dan yang ketiga, ia mestilah ada satu sistem pengurusan yang efisien yang dibangunkan dari masa ke semasa untuk dengan 3 perkara ni supaya tadika swasta, tadika persendirian kita ini boleh terus kekal relevan 5 tahun hingga 10 tahun akan datang. Jadi tuan dan puan, dalam keadaan ini sebenarnya kita yang menjalankan perniagaan kecil ini adalah antara penyumbang besar kepada ekonomi tempatan dan juga ekonomi negara secara tak langsung kerana ada banyak, ada ramai. Jadi kalau tuan dan puan tengok ada ramai pengusaha tadika yang membuka pusat-pusat pendidikan, ada banyak lagi jenama-jenama yang sedia ada yang masih terus berkembang dan ada pula jenama-jenama baru yang dibawa masuk ke dalam negara. Maka industri pendidikan ini semakin rancak, maksudnya sepatutnya dia lebih seronok, lebih positif. Tetapi dalam keadaan kita mesti juga melihatnya kepada satu cabaran di mana kita mestilah mempunyai orang kata action ataupun strategi yang memastikan kita ini terus boleh berada dalam padang, dalam permainan, dalam gelanggang industri. Meskipun kita hanya champion di
Perak lah contoh. Perak sebab negeri saya. Katalah kita champion di Teluk Intan. Jadi kita kata Teluk Intan, Simpang 4, Bagan Datuk tu lokasi kita contoh. Mungkin kita nak champion kat situ, teruskan, tak ada masalah. Tetapi mesti ada 3 perkara tadi. Mesti ada nilai komersial, mesti ada model bisnes yang menguntungkan, mesti juga ada pengurusan secara efisien tu tadi tuan dan puan. Jadi katalah sekarang ni tuan dan puan kata, macam mana saya nak tahu bisnes saya ni ada nilai komersial ke tak? Macam mana saya nak tahu saya ni untung ke tak? Yang saya tahu saya ada duit. Tapi ada kalanya saya keluarkanlah duit saya. Macam mana saya nak tahu saya ni efisien ke tak? Jadi sekiranya perkara-perkara ni kita tidak jelas, saya menjemput tuan dan puan untuk meninggalkan komen atau hubungi page, kerana kita ada satu sesi yang kita sebut sebagai initial business review. Dalam business review inilah tuan dan puan kita lihat semula apakah benar sebenarnya tadika tuan dan puan ni tak ada nilai komersial, atau sebenarnya ada tapi tuan dan puan yang tak buat sesuatu untuk menguatkan dia tu. Apakah betul tadika ni untung ke untung atas kertas saja, atau sebenarnya rugi tapi sebenarnya rugi atas kertas saja, sebenarnya untung. Atau apakah sebenarnya tuan dan puan punya pengurusan ni tak efisien? Dah ada tim dah ada, orang dah ada, SOP dah ada, semua dah ada, prosedur dah ada, tapi apa yang menyebabkan tak efisien? Apakah ada isu-isu yang berbentuk pengambilan guru? Apakah itu sebenarnya yang memberi efek kepada pencapaian yang sedia ada? Jadi sekiranya tuan dan puan kata, saya tak tahulah saya ni ada ke nilai komersial, untung ke betul sebenarnya, ataupun efisien ke yang saya buat bisnes ni? Kalau tak tahu, tuan dan puan boleh tinggalkan message nanti, boleh direct message page dan maklumkan situasi, kerana kita ada lagi complimentary, maksudnya no charge untuk sesi initial business review di ABA Malaysia. Jadi kepada tuan dan puan pengusaha tadika di luar sana, you are having a big responsibility, you are playing an important role for the community, for the people within the community. So let's do it best, let's do it better from time to time. Jadi dari masa ke semasa kita perbaikilah apa yang kita sedang lakukan ni, kerana bukan semua orang boleh terus kekal relevan 5-10 tahun, dan bukan semua orang masih masih boleh meneruskan pembinaan jenama tadikanya sendiri. Saya sendiri sebenarnya sebelum ini menjalankan bisnes franchise sebagai franchisee kepada sebuah pusat pendidikan, juga sudah melalui proses yang sama. Jadi jalan ataupun keputusan-keputusan yang kita buat itu mungkin berbeza, tetapi saya percaya keputusan dan jalan yang tuan dan puan pilih itu merupakan satu jalan yang tuan dan puan tahu tuan dan puan boleh buat. Sama ada tuan dan puan akan teruskan 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin tuan dan puan kata saya nak berhentilah lepas 10 tahun. Itu semua bergantung kepada rancangan, semua bergantung pada planning, dan semua juga bergantung kepada banyak faktor di sekeliling tuan dan puan sendiri. Jadi kepada tuan dan puan yang mengusahakan tadika swasta, persendirian, maka saya yakin tuan dan puan dengan 3 perkara yang saya bincangkan tadi, tuan dan puan akan terus kekal relevan untuk tempoh 5 ke 10 tahun akan datang. Sekiranya masih ada lagi ragu, rasa ragu dan rasa sangsi, tinggalkan message dalam page, maka kita boleh berkomunikasi lanjut. Mungkin admin akan tinggalkan nombor telefon ke macam mana supaya kita boleh terus nanti bila tuan dan puan direct message page, nanti akan ada yang akan communicate dengan tuan dan puan. Kita akan hubungi tuan dan puan semula dan kita lihat bagaimanakah kita boleh explore and discover your potential, your future potential, maybe your existing resources that not being optimized, not being optimized and utilized well. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang masuk, dan mohon share dan like video ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video live yang akan datang. Jadi untuk itu tuan dan puan terus kekal, insyaAllah masih boleh relevan untuk 5 hingga 10 tahun akan datang dalam perusahaan tadika yang tuan dan puan jalankan. Dengan itu sekian tuan dan puan, Assalamualaikum.